Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga tercinta. Hari ini kita sambung pelajaran kita di dalam unit baru iaitu unit 4 haiwan. Di dalam unit ini kita akan belajar dengan lebih dalam mengenai haiwan dan pembiakannya. Ini adalah objektif pembelajaran dalam unit 4. Kita akan mencapai objektif yang pertama iaitu cara pembiakan haiwan. Kita juga akan belajar tentang haiwan yang bertelur sedikit dan yang bertelur banyak. Kita juga akan membanding bezakan antara haiwan yang melahirkan anak sedikit dan melahirkan anak banyak. Haiwan yang serupa atau berbeza dengan induknya. Dan akhir sekali kita akan belajar tentang kitar hidup haiwan. Mari kita pergi ke objektif yang pertama iaitu cara pembiakan haiwan. Baik, sebelum itu, mari kita ingat semula apakah yang dimaksudkan dengan haiwan membiak. Betul, membiak bermaksud menambah bilangannya. Apabila cikgu katakan haiwan membiak, ia bermaksud haiwan menambah bilangannya. Menambah bilangan atau membiak ini berlaku kepada semua benda hidup, manusia, haiwan dan tumbuhan. Sekarang mari kita lihat situasi di dalam buku teks kamu. Siti mendapati bilangan ayam peliharaannya bertambah. Dari manakah datangnya anak-anak ayam ini? Kata Siti. Ini anak-anak ayam yang baru menetas, kata abang Siti. Wah, banyaknya anak arnab, kata sepupu Siti. Siti mendapati kesemua haiwan peliharaannya bertambah bilangan. Ini bermakna haiwan peliharaan Siti membiak. Tetapi bagaimana cara haiwan-haiwan ini membiak? Untuk menjawab persoalan ini, mari kita lihat situasi yang kedua. Nisa dan bapanya berada di kawasan berbukit. Mereka memerhatikan burung bangau di atas pokok. Lihat, telur burung bangau sedang menetas, kata bapa Nisa. Nisa dan bapanya menggunakan teropong untuk melihat burung bangau yang berada di atas pokok. Dengan menggunakan teropong, Nisa dan bapanya dapat melihat dengan jelas anak burung bangau yang baru menetas keluar dari telurnya. Satu burung bangau menjadi dua burung bangau. Ini bermaksud burung bangau membiak, menambah bilangannya. Ia menambah bilangannya dengan cara bertelur. Seperti burung bangau, sebahagian haiwan di atas muka bumi Allah ini juga membiak atau menambah bilangannya dengan cara bertelur. Mari kita lihat contoh-contoh haiwan yang lain yang membiak secara bertelur seperti burung bangau. Yang pertama, katak. Lihat, telur katak sangat banyak dan bersaiz kecil. Katak boleh bertelur sehingga beribu-ribu telur. Ia bertelur dengan banyak sekali. Yang kedua, buaya. Lihat telur buaya di bawah perutnya. Kita dapat mengira telur buaya. Ini bermakna buaya bertelur dengan sedikit. Yang ketiga, nyamuk. Nyamuk akan bertelur di atas permukaan air dan di atas air yang bertakung. Nyamuk bertelur dengan banyak sekali. Bertelur adalah salah satu cara haiwan membiak. Perhatikan situasi seterusnya di rumah Kugan. Kugan sedang memerhatikan kucing peliharaannya yang akan melahirkan anak. Kucing saya dah nak beranak lah, kata Kugan. Selepas beberapa hari, wah, comelnya anak-anak kucing ini. Kucing Kugan mula menambah bilangannya. Kucing Kugan mula membiak. Tetapi, telur tidak kelihatan di sisi ibu kucing itu. Ini bermakna kucing Kugan tidak membiak dengan cara bertelur. Ia membiak dengan cara melahirkan anak. Sebahagian haiwan di atas muka bumi Allah ini membiak sama seperti cara kucing membiak. Haiwan seperti kangaroo membiak dengan cara melahirkan anak. Anak yang dilahirkan akan memanjat ke kantung ibunya di bahagian perut. Di sinilah anak kangaroo menyusu dan membesar. Ikan membiak secara bertelur, tetapi sebahagian ikan seperti ikan lumba-lumba, ikan paus dan ikan jerung membiak dengan cara melahirkan anak. Inilah cara haiwan membiak. Kita dapat mengetahui terdapat dua cara haiwan membiak, iaitu
bertelur dan melahirkan anak. Ingat, berapakah cara haiwan membiak? Ya, 2 cara, bertelur dan melahirkan anak. Sekarang, mari kita lihat buku teks di muka surat 38. Di sini terdapat latihan pengkelasan haiwan. Ia meminta kita untuk mengkelaskan haiwan-haiwan di atas kepada cara ia membiak. Untuk menyelesaikan latihan ini, kamu harus membuat pembahagian dahulu. Pembahagian pada buku kamu. Letakkan tajuk cara haiwan membiak dan bahagikan 2. Kenapa kita bahagikan 2? Kerana ada 2 cara haiwan membiak. Sekiranya 4, maka kita bahagikan 4. Inilah cara kamu mengkelaskan sesuatu perkara. Letakkan ciri pada kumpulan yang pertama iaitu bertelur dan ciri pada kumpulan yang kedua iaitu melahirkan anak. Sekarang perhatikan semula kesemua 10 haiwan ini. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, laba-laba. Adakah laba-laba bertelur atau melahirkan anak? Mari kita lihat video ini bersama-sama. Ini adalah labah-labah yang bunting. Labah-labah betina yang sedang bersedia untuk mengeluarkan sesuatu dari perutnya. Adakah labah-labah ini akan mengeluarkan telur labah-labah atau anak labah-labah? Bagaimanakah cara labah-labah membiak? Adakah bertelur atau melahirkan anak? Mari kita lihat dan tonton bersama-sama. Laba-laba ini sedang menyediakan kantung laba-laba. Kantung ini diperbuat daripada bebenang halus. Bebenang halus ini adalah terhasil daripada spironate di dalam abdomen laba-laba. Ia adalah benang halus yang mengandungi protein yang kukuh dan halus. Laba-laba ini sedang menyulam untuk membuat persediaan kantung laba-laba. Kantung ini terdapat permukaan untuk ia mengeluarkan sesuatu daripada perutnya. Sekarang kamu dapat lihat dengan jelas yang ia hampir siap menyediakan kantung ataupun tempat untuk dia mengeluarkan sesuatu. Kita dapat melihat dengan jelas permukaan yang melengkung seperti sarang burung ataupun mangkuk. Ini bermaksud laba-laba ini sudah bersedia untuk menambah bilangannya. Laba-laba ini sudah bersedia untuk membiak. 1, 2, 3. Subhanallah. Perhatikan semula. Dia sedang mengeluarkan sesuatu. Berwarna kuning dan bersaiz kecil. Semakin lama, semakin besar. Apakah yang menyebabkan ia membesar? Ini kerana laba-laba sedang mengeluarkan telurnya dengan banyak sekali. Laba-laba bertelur dengan banyak, beribu-ribu. Lihat. Ia semakin banyak. Telur ini bersaiz kecil. Sama seperti telur katak. Laba-laba membiak dengan cara bertelur. Sekarang kamu dapat perhatikan biji-biji telur tersebut dengan lebih jelas lagi. Inilah cara laba-laba membiak. Setelah ia selesai bertelur, ia akan menutup keseluruhan telurnya dengan menyulam kembali jaringan bebenang halus tersebut. Laba-laba menutup dan melindungi telurnya dengan cara membuat kantung telur. Inilah cara laba-laba melindungi telur serta anaknya daripada diancam musuh atau dimakan oleh haiwan lain. Kemudian barulah ibu laba-laba ini berehat.
Cantik kan? Jadi, melalui video ini kita dapat mengetahui bahawa laba-laba membiak dengan cara bertelur. Lihat kantongnya. Untuk menjawab latihan tadi, kita boleh masukkan laba-laba di dalam kumpulan yang pertama, bertelur. Seterusnya, haiwan yang kedua, gajah. Adakah gajah bertelur atau melahirkan anak? Mari kita lihat video ini bersama-sama. Ini adalah ibu gajah yang sedang bunting dan ia sudah bersedia untuk mengeluarkan sesuatu dari badannya. Mari kita lihat. Oh, Masya Allah! Ia adalah seekor anak gajah yang comel. Ini bermaksud ibu gajah membiak dengan cara melahirkan anak. Gajah tidak bertelur, tetapi membiak dengan cara melahirkan anak. Selepas ia dilahirkan, ibu gajah dan pembantu zoo ini sedang mengelap lendir-lendir di sekeliling anak gajah. Ia penting untuk mengelakkan daripada anak gajah lemas kerana ia baru dilahirkan dan ia tidak pandai lagi untuk berdiri sendiri menggunakan kakinya. Ibu gajah akan membantu anak gajah bangun daripada pembaringannya. Ibu gajah akan menarik belalai anak gajah supaya ia tidak lemas dan boleh bernafas seperti biasa. Ini kerana sekeliling anak gajah penuh dengan lendir dan darah. Alhamdulillah. Daripada video ini, kita mengetahui banyak perkara. Dan yang paling utama ialah kita dapat mengetahui bahawa gajah membiak dengan cara melahirkan anak. Jadi, masukkan gajah di dalam kumpulan yang kedua. Seterusnya, haiwan ketiga, chimpanzi. Adakah chimpanzi bertelur atau melahirkan anak? Ya, chimpanzi membiak dengan cara melahirkan anak. Haiwan yang ketiga, ular. Adakah ular bertelur atau melahirkan anak? 70% ular di atas muka bumi ini membiak dengan cara bertelur. Walau bagaimanapun, ada sesetengah ular seperti ular orok-orok dan ular buah membiak dengan cara melahirkan anak. Ada juga yang membiak dengan cara bertelur di dalam badan ibu ular, kemudian menetas di dalam badan ibu ular, akhir sekali ia dikeluarkan dengan cara melahirkan anak. Tetapi kebanyakan ular membiak dengan cara bertelur. Seterusnya, semut. Adakah semut bertelur atau melahirkan anak? Ya, semut bertelur dengan banyak sekali. Jadi, semut seperti ular berada di dalam kumpulan yang pertama. Seterusnya, kalajengking. Adakah kalajengking bertelur atau melahirkan anak? Mari kita lihat video ini bersama-sama. Ini adalah ibu kalajengking. Ia sudah bersedia untuk mengeluarkan sesuatu daripadanya. Adakah ia mengeluarkan anak kalajengking atau telur kalajengking? Mari kita perhatikan bersama-sama. Telah keluar satu. Jika kita perhatikan, kita dapat melihat terdapat matanya yang berwarna hitam di bahagian hadapan. Kita juga dapat lihat dengan jelas sekali lengkungan badan anak kalajengking yang mempunyai kulit yang keras. Kita juga dapat melihat kakinya yang tertutup rapat di bahagian badannya, berwarna oranye pekat. Ini bermakna ia bukanlah telur kalajengking, tetapi ia sebenarnya adalah anak kalajengking. Kalajengking membiak dengan cara melahirkan anak. Ia melahirkan anak dengan banyak sekali. Jadi, kalajengking berada di kumpulan yang kedua, melahirkan anak. Seterusnya, singa.
Adakah singa bertelur atau melahirkan anak? Ya, singa seperti gajah. Ia membiak dengan cara melahirkan anak. Jadi kita boleh masukkan singa ke dalam kumpulan yang kedua. Seterusnya, kuda. Adakah kuda bertelur atau melahirkan anak? Semestinya, kuda membiak dengan cara melahirkan anak. Sama seperti singa, masukkan ia dalam kumpulan kedua. Seterusnya, belalang. Adakah ia bertelur atau melahirkan anak? Mari lihat. Lihat, belalang akan mengorek tanah dan menghasilkan lubang yang dalam. Ia akan memasukkan abdomennya ke dalam tanah dan mula bertelur. Inilah cara belalang melindungi telurnya dari ancaman musuh. Ia juga melindungi telurnya daripada dimakan oleh haiwan lain. Ia juga menghasilkan lendir supaya telurnya tidak kekeringan di dalam tanah. Belalang membiak dengan cara bertelur. Masukkan belalang di dalam kumpulan yang pertama. Seterusnya adalah haiwan yang terakhir, mentadak. Adakah mentadak bertelur atau melahirkan anak? Ia seperti belalang, tapi ia berbeza. Mari kita lihat video ini. Ini adalah ibu mentadak yang sudah bersedia untuk mengeluarkan sesuatu daripada badannya. Adakah ia akan mengeluarkan telur atau anak mentadak? Ya, lihat. Ibu mentadak ini mengeluarkan telur mentadak yang banyak sekali. Ia membentuk seperti kantung yang besar. Ia bertelur di atas ranting kayu ataupun di atas permukaan daun. Sampai masanya, telur-telur yang berada di dalam kantung mentadak akan mula menetas. Maka, keluarlah dengan banyaknya anak-anak mentadak. Mereka keluar dengan gembira sekali. Lihat, semakin lama semakin banyak. Ini kerana ibu mentadak bertelur dengan banyak. Bertelur banyak ini adalah salah satu cara haiwan memastikan kemandirian spesiesnya, iaitu kelangsungan spesiesnya. Ia bertelur dengan banyak, maka terhasillah anak mentadak yang banyak. Ia boleh mencacah sehingga beribu mentadak dalam satu masa. Masya Allah, subhanallah. Hebat kan ciptaan Allah? Alhamdulillah, melalui video ini kita dapat mengetahui bahawa mentadak membiak dengan cara bertelur. Jadi kamu boleh masukkan mentadak di dalam kumpulan yang pertama, iaitu kumpulan haiwan bertelur. Alhamdulillah, selesai membuat latihan di buku teks muka surat 38. Sekarang kita telah mencapai objektif yang pertama, iaitu cara pembiakan haiwan. Haiwan membiak dengan dua cara, bertelur dan melahirkan anak. Kita sambung objektif kedua pada pelajaran yang akan datang. Jadi pada hari ini, kerja sekolah kamu adalah selesaikan buku aktiviti di muka surat 21 dan 22. Terima kasih kerana menonton video ini. Sampai berjumpa lagi pada kelas akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.